Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua ibu bapa, ahli-ahli Kelab Nuri, anak-anak yang telah menjadi Kelab Nuri Bank Rakyat, pada hari ini saya ingin share sedikit tentang habit menabung dan keperluan kita menabung sempena Hari Tabungan Sedunia. Kalau kita tengok dalam Malaysia hari ini, ya, kita punya GDP to debt to GDP ratio adalah 89.6%. Dan kalau kita tengok National Saving Ratio setakat 2020 adalah 26.12%, as compared to 37% pada 2008. Secara keseluruhannya di Malaysia pada hari ini, kalau kita tengok statistik tentang orang yang memahami atau mempunyai ilmu di dalam pengurusan kewangan di Malaysia adalah 39%, as compared to 59% di negara-negara maju. Kita hanya separuh, ya. Dan kalau kita tengok bankruptcy rate untuk rakyat Malaysia yang berumur bawah 30 tahun adalah 25,000. Dan pada hari ini 52% daripada rakyat Malaysia tidak mampu untuk raise RM1,000 in case of emergency. 60% tidak berupaya untuk servis dia punya komitmen beyond 3 months. Daripada data dan statistik ini, saya rasa amat alarming untuk kita di Malaysia terutamanya. Kalau kita tengok di masa pandemik baru-baru ini, ramai yang tidak mampu dan ramai yang susah bila tidak mempunyai tabungan yang mencukupi, di mana kita lihat many suffering bila ramai orang hilang pekerjaan, bisnes terpaksa ditutup dan sebagainya. Jadi dari segi itu, pada hari ini sukalah saya menyerukan kepada semua ibu bapa yang ada di luar sana, kita mulakan tabiat menabung untuk anak kita seawal usia 2 tahun. Hari ini saya bolehlah share sikit tentang tip, kerana saya juga seorang bapa, sekarang memang datuk kepada cucu-cucu saya, di mana kita boleh santai mengajar mereka untuk menabung. Umpamanya kita boleh mulakan dengan membuka akaun di Bank Rakyat, akaun Nuri. Jadi hari-hari kita boleh bagi anak-anak ataupun cucu kita allowance untuk dia orang ke sekolah, depending on dia punya level lah. Kalau kindergarten tu mungkin kita mungkin depa boleh bagi depa masuk dalam tabung tiap-tiap pagi, nak pergi sekolah bagi 10 sen ke 20 sen kan. Dan kalau sekolah rendah, saya dulu anak-anak saya sekolah rendah saya bagi tengok depa punya perbelanjaan masa tu sehari RM3 ke, okey sebulan, seminggu, okey ini perbelanjaan you. Jadi kalau dia boleh save dalam sebulan tu, katalah dia boleh save RM30, kita top up RM30 masuk dalam tabung dan kita bawa dia orang ke bank, buka account. Dan masa tu ada saving account dan sebagainya, mereka boleh melihat duit mereka grow. Dan sekiranya mereka nak membeli sesuatu, okey, you boleh bawa dia, tunjuk, okey, dia nak apa ke, gitar ke, mainan ni berapa harga. So bagi tahu dia, okey, kalau nak yang ni, okey, adik kena save. Jadi kita bagi allowance, dia save, bila duit dia cukup, kata RM50, harga tu 100, kita boleh top up separuh. Jadi dia faham value money, dia perlu satu, dia kena menyimpan. Dan juga kita boleh menggalakkan anak-anak kita menolong. Dia boleh buat chores kat rumah. Di sini adalah cara-cara untuk bagaimana mereka boleh mengumpulkan, mereka boleh earn the money. Tanpa dia tolong menyapu sampah, dia tolong lipat kain, dia tolong basuh pinggan,
kita bagi dia RM2 ke RM3 untuk dia saving, untuk dia mendapatkan benda yang dia nak itulah. Ini adalah satu tabiat yang baik yang mana ibu bapa semua dapat buat di rumah untuk memupuk anak-anak kita seawal 2 tahun untuk mula menabung dan memahami erti nilai wang tersebut. Dan juga kita boleh start projek dengan anak-anak kita, projek bisnes, small business dan sebagainya. Sekarang ni kita tengok YouTube channel and what not, apa semua, a lot of thing kita boleh buat, innovation, creativity yang mana boleh generate income projek kita bersama anak-anak. Dan kita tahu adat kita di Malaysia ni bila hari festival, hari raya dan sebagainya, anak-anak kita banyak mendapat duit-duit raya terkumpul. Jadi ajar mereka duit raya terkumpul ni naklah disimpan, dikumpul dan dimasuk dalam bank. Kita kena ajar juga anak kita the value of money. Jadi dengan duit yang dia save ni, apa yang dia boleh buat. Saya teringat dulu masa anak-anak saya kecil-kecil, dia balik rumah dia cakap, "Abah, ada kawan kat sekolah tu, dia cakap dia tak ada duit." Dia tak faham kenapa kawan dia tak ada duit. Dia kata, "Kenapa tak minta kat abah, kat mak?" Sebab dia minta kat abah, mak dia dapat. Dia tak tahu duit tu mungkin tumbuh daripada pokok ke mana, dia tak faham. Dia kata, "Tak ada duit, mintalah ke mak ayah dapat duit." Ini adalah salah satu yang kita kena ajar kepada anak-anak kita untuk memahami, kerana semasa mereka growing up dekat sekolah rendah, sekolah menengah, the peer pressure is very strong. Mereka ingin menjadi dalam grup dan sebagainya, dan the upbringing for each of families are different. Some are affordable, some are less affordable, tapi kita mesti membuat anak kita memahami dengan tabung value of money. Kita juga adalah satu praktis yang baik di mana kita boleh bawa anak-anak kita untuk melawat rumah anak yatim, orang-orang miskin dan sebagainya, dan kita juga untuk melatih mereka di mana dalam masjid bagi duit, dia masukkan tabung masjid. Bila jalan di shopping komplek di mana jumpa orang miskin dan sebagainya, bagi. Jadi secara tak langsung kita melatih mereka untuk menderma, untuk dia balancekan, so that bila dia besar dia tidak jadi too materialistic. Dia boleh balancekan that value, the value of money, the value of giving and receiving. Jadi itulah saya minta ibu-ibu, anak-anak yang di luar sana, siapa yang belum menjadi ahli kelab nuri Bank Rakyat, silakan pergi ke cawangan yang berdekatan, buka akaun, enrolkan anak-anak menjadi ahli kelab nuri. Kita ada seminar untuk ahli-ahli kelab nuri, kita ada banyak program-program yang mana anak-anak ini dapat berinteraksi, bersosial, dan at the same time kita juga menolong untuk menerapkan nilai-nilai pengetahuan dan pengalaman dalam celik menguruskan kewangan. Sekianlah saja sedikit tip yang dapat saya kongsikan dengan ahli-ahli kelab nuri pada hari ini, dan untuk ibu bapa sekalian, jangan lupa datang ke Bendahara Rakyat, buka akaun nuri dan jadi ahli kelab. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.